Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang telah sudi hadir ke channel saya. Hari ini kita akan bercakap tentang ulama Asy'ariyah yang mensyirikkan, yang menuduh syirik kepada ulama hadis. Siapa ulama Asy'ariyah yang mensyirikkan ulama hadis tu? Ni dia. Imam Fakhruddin Ar-Razi, salah seorang ulama besar di dalam Asy'ariyah. Ni Asy'ariyah mutaakhirin yang berakar umbikan fahaman Jahmiyah dan juga fahaman Mu'tazilah. Tak puas hati, kita boleh keluar sembang, no problem. Bagi aku berpegang kepada perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Siapa kata Allah mawujud bila makan, dia berakidah Mu'tazilah. Simple, ikut suka hampa lah nak cakap apa pun. Okey, kita tengok apa perkataan daripada Imam Ar-Razi. Kita tengok sama-sama. Dan saya mengetahui bahawa Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah menyebutkan dalil dari para sahabat bagi ayat ini di dalam kitab yang disebutnya sebagai kitab Tauhid. Ia sebenarnya adalah kitab syirik. Dahsyat tak dahsyat? Asy'ariyah kata mereka tak pernah kafirkan orang, tak pernah syirikkan orang, tak pernah sesatkan orang. Ni kepada puak Asy'ariyah yang berakar umbi Jahmiyah dan Mu'tazilah. Tak usah duk berlakon lah kata puak hampa ni bagus gila-gila. Sesama hampa pun hampa bunuh. Sesama hampa tuduh kafir lah, Asy'ariyah lah. Kita tengok lagi Imam Fakhruddin Ar-Razi kata apa? Kerana dia seorang yang bermasalah pada perkataannya, lemah kefahamannya dan lemah akalnya. Nampak tak perangai Asy'ariyah macam mana? Dia akan buat satu tuduhan, dia akan buat satu fitnah. Inilah perangai Asy'ariyah mutaakhirin yang berteraskan Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Saya tak kata semua mutaakhirin, ada mutaakhirin yang bagus. Yang tu kita kena mengaku. Bukan semua Asy'ariyah mutaakhirin tu perangai tak senonoh lagu mereka. Tetapi kebanyakan Asy'ariyah mutaakhirin ni berteraskan Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Yang mengaku Asy'ariyah mereka berpegang kepada Allah mawujud bila makan. Sedangkan pada masa yang sama Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan Allah mawujud bila makan adalah fahaman Mu'tazilah. Dan fahaman Mu'tazilah tersebut berakar umbi daripada fahaman Syiah. Tak apa, video akan datang aku akan keluarkan satu bukti bahawa fahaman Allah mawujud bila makan ni akar umbi dia datang daripada Syiah. Punyalah dahsyat puak Asy'ariyah ni. Bukan semua, ada Asy'ariyah bagus. Kita kena akui bahawa ramai Asy'ariyah yang bagus. Tetapi yang perangai tak senonoh ni lagi ramai. Saya nak jawab sedikit fitnah daripada Fakhruddin Ar-Razi ni. Dia kata apa? Kerana dia, yakni Ibnu Khuzaimah, seorang yang bermasalah pada perkataannya, lemah kefahamannya, lemah akalnya. Aku nak abad kat puak Asy'ariyah lah ni. Dalam bidang hadis, orang kalau lemah kefahamannya, lemah akal dia tak boleh jadi muhadisin. Ibnu Khuzaimah tersenarai dalam 12 muhadisin terbaik. Nampak lagi? Jangan duk tuduh orang ikut dan. Selain daripada Tis'atul Kitab, ada lagi 3 ulama hadis yang memang kami respect. Nampak bagi? Siapa dia? Satu, Ibnu Hibban. Yang kedua, Daraqutni. Dan semestinya Ibnu Khuzaimah lah termasuk dalam senarai ni. 12 ulama hadis terbaik. Maka perkataan seperti ini layakkah diletakkan kepada Ibnu Khuzaimah? Tengok pujian para ulama kepada Ibnu Khuzaimah. Para ulama meletakkan Sahih Ibnu Khuzaimah pada kedudukan atau senarai hasil karya bidang hadis yang mana penulisnya telah berusaha sedaya upaya untuk membukukan hanya hadis-hadis sahih di dalam kitabnya. Okey, kita tengok pujian ulama kepada Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Salah rahimahullah wafat 643 Hijrah ketika menjelaskan kitab-kitab yang dapat menjadi ilmu atau rujukan tambahan berkaitan hadis-hadis sahih untuk penuntut ilmu selain hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau mengisyaratkan agar melihat Sahih Ibnu Khuzaimah. Kata beliau, cukup hanya dengan melihat keberadaan hadis tersebut ada dalam kitab-kitab yang penyusunannya mensyaratkan kesahihan hadis-hadis yang mereka himpun atau susunkan seperti Sahih Ibnu Khuzaimah. Di dalam kitab dia sendiri, Muqaddimah Ibnu Salah, muka surat 16. Demikian juga Al-Hafiz Al-Iraqi rahimahullah, wafat 806 Hijrah. Beliau turut menyatakan
hadis-hadis sahih juga dapat diambil dari kitab-kitab yang khusus yang menghimpunkan hadis-hadis sahih sahaja. Ini adalah seperti kitab sahih Abu Bakar Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah, yakni Sahih Ibnu Khuzaimah. Dalam kitab dia Taudihul Afkar jilid 1 muka surat 64. Malah dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ni orang besar mazhab Syafi'i ni, Ibn Hajar Al-Asqalani ni sering sekali menyandarkan kesahihan sesuatu hadis kepada Ibnu Khuzaimah apabila hadis tersebut memang terdapat atau diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Ni Ibnu Khuzaimah punya sahih tak banyak, 4 jilid saja, rega 360. Tapi saya pakai versi PDF je lah, saya kan orang susah. Walau bagaimanapun, perlu kita ketahui bahawa Sahih Ibnu Khuzaimah ini sudah tentu tidak seperti atau sehebat dua karya besar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hingga tidak dapat kita katakan bahawa setiap hadis yang ada di dalamnya adalah sahih. Tetapi apa yang boleh kita katakan bahawa di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah ini juga masih terdapat hadis-hadis yang darjatnya di bawah sahih seperti hasan atau dhaif. Selain hasan, Sahih Ibnu Khuzaimah ini juga masih mengandungi hadis-hadis yang berstatus dhaif walaupun dalam jumlah yang kecil berbanding dengan sahih dan hasan. Tak banyaklah. Dan hampir tidak ditemui sama sekali hadis-hadis yang tersangat lemah, yakni dhaif jiddan. Jadi yang apa saya nak katakan di sini kepada golongan Asy'ariyah mutaakhirin, sebenarnya apa bukan Asy'ariyah mutaakhirin pun. Mana ada Asy'ariyah berpegang kepada Nabi Muhammad? Ada Asy'ariyah berpegang Nabi Muhammad? Tunjuk mai aku nak tengok. Ada? Tak ada kan? Mengaku Asy'ariyah pegang Nabi Muhammad, gila ke apa? Yang keduanya, adakah Asy'ariyah yang sebenar-benar Asy'ariyah berpegang kepada fahaman Mu'tazilah ataupun Jahmiyah? Kan? Yang mana kedua-dua fahaman ni akar umbi dia adalah Syiah. Okey, soalan kepada mufti. Benarkah Ibnu Khuzaimah tu seorang yang lemah pemikirannya? Kalau dia lemah pemikiran, kenapa dia tersenarai dalam kelompok ulama-ulama hadis? Tu soalan yang pertama. Soalan kedua, benarkah Ibnu Khuzaimah seorang yang musyrikun, seorang yang syirik? Yang ketiga, bolehkah kita membaca Sahih Ibnu Khuzaimah? Dan soalan saya yang terakhir kepada mufti-mufti, pengarah-pengarah Jabatan Agama, Majlis-Majlis Agama dan juga JAKIM, adakah benar perkataan yang disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi kepada Ibnu Khuzaimah? Sekian, Assalamualaikum.